punya estimate kepada sigma 02 ni adalah sample variant. So sample variant kita tu formulanya adalah S02. Okay. S02 ini bersamaan dengan hasil tambah X tolak X bar kuasa 2 bahagikan dengan N-1. Okay. Itu dia punya best estimator. So macam tadi jugalah. Kalau katalah kita nak estimate kita punya variant pendapatan penduduk Kuala Lumpur, seluruh penduduk Kuala Lumpur, iaitu the population. Ambil je satu sampel, tanya dia punya pendapatan tiap-tiap orang dalam sampel kita ni, and then calculate dia punya variant. Dia sample variant dia. So sample variant ni S02, ni bersamaan dengan hasil tambah data kita X tolak dengan mean sampel kita, perseduakan bagikan dengan bilangan size sampel kita N kecil tolak 1. Okay. So simple aja lah maksudnya. Tapi ada syarat dia lah. Syaratnya tu adalah kita punya sampel mesti random sampel. Dan ada satu lagi yang utama, yang kita, our interest adalah nak menganggar proportion. Proportion ni kadar. Apa maksud dia kadar? Umpamanya macam Dr. Fauzi dah cerita dah ni kan, kadar ni, proportion. So tapi sebagai contoh lah, katalah kadar orang tua yang kalau dia kena COVID, kadar yang dapat jatuh ke tahap 3, 4, 5. Okay. So tu kadar lah. So kalau katalah macam orang tua yang kena ni, orang tua ni dia define sebagai 50 ke atas. 50 katakan 60 ke atas. 60 ke atas kot. Berapa persen daripada yang positif COVID for those yang berumur 60 ke atas yang jatuh dalam tahap 3, 4, 5. So yang data yang kita dapat pernah tengok lah, kadar tu adalah rendah untuk orang-orang muda macam you all. Tapi untuk orang-orang yang golongan pakcik-makcik ni, dia tinggi lah. Dia lebih tinggi. Dan orang yang ada morbidity ni pun kadar dia tu adalah tinggi. Kadar yang kena tahap 3, 4, 5 tadi adalah lebih tinggi daripada orang yang sihat lah. Alright. So ni proportion. So proportion ni kita ambil je sampel, lepas tu calculate dia punya sample proportion. So sample proportion, simbol yang kita gunakan adalah P. So P ni adalah sebenarnya adalah X bagikan dengan N. So X tu adalah bilangan ahli dalam sampel kita yang mempunyai that certain karakteristik yang kita maksudkan lah. Okay. So saya harap you all boleh follow apa maksud proportion ni. It's not very common, tapi sebenarnya dia very simple lah. Kadar apa lagi kalau kat space tu macam-macam lah. Kadar pelajar yang terpaksa menangguh pelajaran. Kadar pelajar yang terpaksa menangguh berhenti pengajian. Maknanya daripada jumlah seluruh pelajar space tu, berapa orang yang terpaksa tangguh semester ni. Yang terpaksa tangguh tu sebab masalah pekerjaan lah, segala macam lah. All sort of reason ni di space tu. Okay, itu adalah kita punya best estimator. Very easy actually. So maksudnya, kalau kita nak estimate tu, ambil je lah satu random sample. In fact kita nak apply ni sekarang pun boleh. Okay, let's try kita try this technique. Okay, kita nak estimate kita punya something lah about the population. Okay, kita boleh dapat your own data sekarang ni juga. You all semua hidup ke tu? Mendengar ke tak? Saya perlukan you all punya data.
data yang saya perlukan adalah you all punya heartbeat, kelajuan jantung. Boleh tak? So kita nak get your heartbeat, lepas tu kita collect lah data ni, and then kita akan guna this teknik untuk nak menganggar mean kelajuan jantung kita untuk orang apa nama tu, ialah mean kelajuan jantung lah. Ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang rendah, macam tu lah kan. Ada yang medium. So kita nak estimate juga some variant, and then kita akan define some proportion ni, and then daripada situ kita akan guna ni lah. Okay, so what I want you to do, for 1 minute, okay, so untuk 1 minit, you all dapatkan you all punya kelajuan jantung. Boleh tak? Boleh, Doktor. Okay, so find your heart rate. Dia panggil apa? Heart rate ke heartbeat ni? Heart rate ni. Your heartbeat rate for 1 minute. Untuk 1 minit. So dalam 1 minit tu, kita nak tengok berapa kelajuan jantung. So yang ni buat masing-masing lah. Kalau ni kadang takutkan ada yang tak jumpa, ada yang jumpa. So saya akan dapatkan saya punya, you all for time dia 1 minit, and then sekarang kita tanya ke dia. Okay, Doktor. Okay, saya bermula sekarang. Okay, saya punya dah dapat. Alright. Your heart rate for a group of adult. Okay, ada yang dah ni? Lokman 80. 80. 93. 93. Laju. Takut sangat tu. Lagi. Doktor dalam chat, Doktor. Dalam chat. Oh, okey. Ya, Doktor, saya bacakan, Doktor. Baru 70. Okey, sekejap. Ini semua lemah ni, Doktor. 70. 70. Itu 64 tu. Yang 64 tu tenang aje. Dia agaknya lah. Si Zarul ni 70 ni lemah ni, Pasal Doktor. duduk rumah. Dalam WhatsApp ni. Okey, tulis kat WhatsApp tu lah. Saya bacakan, Doktor. 70. Mana WhatsApp ni? Okey, bacakan. 70. 70. 82. 82. 78. 78. 73. 73. 71. 71. Lepas tu ada 85, Doktor. 85. Lepas tu ada 61, 64. 61, 64. 53. Ni tidur, Doktor. 53 ni, Doktor. 53. Ni tidur ni. Bukan tidur. Ada kategori tu.
75, 75, 86, 86, 72, 72, 85. 85, Lepas tu ada lagi 76, 76, 75, 75, 70. Last kali. 70 last. Okay. So, kalau tengok dalam ni, ini kelajuan jantung lah. Kelajuan jantung bagi berapa orang? 2, 4, 6, 8, 9 to 19 orang. Okay. So, N kita 19 orang lah. N kita. Ni sampel lah. Satu sampel yang kita dapat orang dewasa yang diukur kelajuan jantung dia pada satu pagi di hari Ahad, di hari Minggu. So kita nak apa nama tu, estimate. Satu yang kita nak estimate the mean. Kalau ada nak tambah lagi boleh. The mean heart rate of all adult. Yang kita ada ni sampel aja. Semua orang dewasa lagi ramai lah kan. So kita nak estimate the mean heart rate of all adult. Okay. So ini based on kita punya apa nama tu, teori tadi tu. So apa yang kita perlu dapatkan adalah kita punya sample mean. So kalau ikut simbol, simbol ni kita tak adalah guna sangat, tapi dalam matematik dia gunalah. Yang kita nak estimate ni adalah mean heart rate bagi all adult. So mean heart rate bagi all adult ni adalah kita punya population mean. This is our population mean. Population mu. Kenapa ni population? Sebab you're talking about all adult. Untuk semua. Bila semua tu maksudnya the population lah. Untuk keseluruhannya. So bila dia adalah population, kita guna simbol Greek letter word lah. So untuk yang mean, kita dah sebut dulu, simbol yang kita guna pakai dia standard daripada dulu sampailah sekarang. Satu dunia menggunakan simbol mu untuk represent mean of the population. So yang kita nak cari tu adalah mean mu. Tapi kalau nak cari nilai mean mu tadi, kita kena tanya semua orang dewasa mana mampu. So jadi apa yang kita buat sebenarnya, kita estimate sahaja. So apa yang kita buat ni adalah untuk kita estimate ni, simbol yang kita gunakan adalah simbol parameter tu, kemudian tanda atas tu ada dipanggil head. Ya? Dia macam apa nama tu, dipanggil head lah. So mu head. So mu head ni adalah kita punya estimate. Okay. Estimate bagi our population mean. So menggunakan kita punya teori tadi tu, the best estimatornya adalah X bar. So X bar tu, what is X bar? Sample mean. So dapatkan mean bagi sampel 19 orang ni tadi. So you all dah guna dulu hari tu your calculator tu kan. Yang apa nama tu, gunakan kita punya statistical calculation dalam kita punya apa nama tu, calculator. SD mode tu kita boleh guna tu. So kita masuk kerja data 19 data ni dalam tu, you can calculate the mean directly. In fact satu lagi dia boleh dapatkan terus kita punya standard deviation. Sekejap ambil calculator. Mana calculator? Okay. So ini boleh guna calculator lah. So kalau guna calculator, tekan mode, lepas tu pilih 2 kali dapatkan kita nak guna environment SD. So menggunakan environment SD, kita masukkan data tu 64 M+, 80 M+, 93 M+, 70 M+, 8278, 8278, 73, 71, 7185, 6164, 6164, 5375, 5375, 8672, 8672, 85, 76, 75, 70. Okey, so ada 19 orang. So menggunakan kita punya calculator ni,
kita boleh dapat terus saja mean dia adalah 74.4 up to 1 decimal place. So maksudnya kita punya estimate mean kelajuan jantung orang dewasa ni adalah 74.4. Ini kelajuan jantung pada hari Minggu pagi tau. Okay. Agaknya jantung ni dia berbeza-beza kot kelajuan dia. Kalau hari Minggu pagi lain, hari apa nama tu, hari Senin lagi lain pula. Kalau hari Senin lagi laju kot. Okay. So itu je lah maknanya dapatkan kita punya sampel. Lepas tu kalau kita nak estimate dia punya variant, estimate the variant pula. Estimate the variant. To estimate the variant, kita tengok tadi tu, the best estimatornya adalah S kuasa 2, sampel variant kita. So to estimate the variant bagi mean kelajuan jantung bagi semua orang dewasa, ini adalah sigma square. So sigma square ni oleh kerana kita menganggar dia, kita guna simbol hat tadilah. So sigma square hat, jadi bila kita baca ni je kita tahulah, oh ini anggaran saja, not the true one. Okay. So ini adalah kita punya berdasarkan kita punya teori tadi tu, our best estimate-nya adalah sample variant yang kita boleh dapat direct daripada your calculator. Yang ini ni daripada your calculator, ini adalah some of you dia guna SX kan, some calculator dia guna SX. Okay, ni sorry, SX kemudian kuasa 2 je. Kalau guna di calculator. Ni from calculator. So, ataupun ada yang lebih lama daripada tu, dia guna X sigma N-1. Kemudian tu kuasa 2. So, shift, kalau gunakan calculator saya ni, shift SVAR 2. 3 equal kuasa 2 kan. So, kita dapat, sekejap. DS3 equal, alamak. Sekejap Dia terautomatik je. So ni dapat 9.78 kuasa 2. Yang calculator bagi 9.78 lah. So kita yang perlu kuasa 2 kan. Sebab dia adalah yang bagi adalah standard deviation. Yang kita nak cari adalah the variant. So variantnya adalah 95.7. Okay. Up to 1 decimal place. Nilai variantnya adalah 95.7. Okay. So tu dia punya variant. Mean dia 74.4. Okay. Dua nilai utama lah dalam statistik ni. Yang biasa jadi our interest adalah mean dengan dia punya variant. Ataupun mean dengan standard deviation. Okay. So dua je nilai dalam statistik. Kebanyakan teknik dalam statistik dia guna dua perkara ni. Mean dengan the variant ataupun mean dengan the standard deviation. Itu yang common lah. Okay, nombor 3 kata je lah just for the sake of applying kita punya teori tadi tu. Kata apa nama tu, heart rate ni, heart rate lower than 80 pula 60 are considered sportsman. Sportsman ni memang biasanya heart rate dia memang rendah tu. Apa nama tu, orang yang ada heart rate rendah ni biasanya dia sportsman lah. In other words, dia aktif. So yang 53 tadi tu, yang 53 ni tadi, saya amat percayalah. Dia ni ada certain sport ataupun kerja dia ni. Kerja dia ni dia very physical. Kalau itu suspek saya. Kerja dia very physical ataupun dia sendiri memang mainlah sukan yang bukan sukan yang gurau-gurau punya lah. Ini sukan yang macam futsal, game-game macam tu lah yang very aktifnya ni. So kita nak estimate how many percent, okay, estimate the percentage of sportsmen
among adult. Ini dia punya istilah je lah, sportsman among adult. So yang kita dapat dalam ni, sorry macam tak cukup space pula, tapi saya nak guna page ni juga. Okay, so dalam ni yang kita tengok teori tadi tu adalah kalau kita nak estimate proportion, so ini adalah proportion lah. Proportion bagi the population, kita perlu dapatkan sample proportion dia yang mempunyai the karakteristik yang disebut ni. Jadi dalam ni yang kita dapati daripada 19 orang, okay, dia punya yang kita nak estimate adalah pi, so pi hat. Ini adalah best estimatornya adalah P. Apa itu P? Dia adalah satu orang, satu daripada 19 orang. Satu daripada 19 orang aja yang mempunyai heartbeat yang lebih rendah daripada 60. So satu bagi 19, kita dapat lebih kurang 5%. Okay, roughly 5% lah. Okay, 5%. So 0.05. So ini imply ada 5%. So maksudnya among adult ni, kita berdasarkan data yang kita ada ni, kita percaya lebih kurang 5% lah daripada adult ni yang kita consider sebagai sportsman. And who are those sportsmen? Yang mempunyai kadar kelajuan jantung yang kurang daripada 60. Okay. So roughly about 5%. Berdasarkan data yang kita ada. Tapi orang lain bila ambil dia punya sampel, not necessarily dia akan dapat karakteristik yang sama dengan sampelnya lah. So kalau orang lain buat kajian ni, dia akan dapat data yang berbeza. So jawapan yang dia bagi mungkin berbeza daripada ni lah. Okay. So it varies daripada sampel ke sampel. So bila dia berbeza-beza tu, so yang mana satu nak percaya? Okay. Macam contoh katalah Hamzah kata dia buat kajian ni, dia dapat satu sampel rawak 50 orang kata, dia dapati daripada 50 orang tu 10% yang sportsman. So yang mana satu nak percaya ni? Okay. So ini ada cara dia, bukan cara lah, tapi ada teknik dia untuk to wipe out that argument. Yang ini yang kita guna ni adalah point estimate. Yang itu menjawab soalan ni tadi. Kita gunakan dia interval estimate. Interval estimate. Saya berharap akan guna balik data ni lah kemudian nanti. So hopefully so itu dia panggil interval estimate. Cara kedua, interval estimate. So interval estimate ni ada sebab dia guna tadi tu. Kenapa kita guna interval estimate? Ada sebab dia. Kalau tadi tu yang kita bagi tadi tu adalah point estimate, so orang lain bila buat kita buat kajian tu dia akan jadi berbeza-beza. Jawapan yang berbeza-beza, estimate yang berbeza-beza. Interval estimate ni pun dia serupa, dia berbeza-beza kalau kita dapat orang lain buat kajian, dia akan dapat data yang berbeza-beza lah. Tapi interval estimate ni apa guna dia? Okey, kalau kita tengok logik dia macam ni. Yang tadi tu bila kita sebut 5% sportsman daripada data kita. Okay, sportsman yang kita dapat tu 5% orang dewasa adalah dalam kategori sportsman berdasarkan data kita. Okey, soalannya apa kebarangkalian 5% ni betul? Okay. What is the probability this estimate 5% is correct? Apa jawapan dia? Siapa nak buat tekaan? Kebarangkali 100 tadi adalah betul. Jawapannya adalah the probability this estimate is correct. Dia equal to 0.5. Maksudnya dia punya isunya adalah our estimate is 5%. So apa kebarangkalian dia betul?
0.5. Kenapa 0.5? Sebabnya dia ada sama ada betul atau salah. So ada dua kategori je. Ada dua kemungkinan saja, iaitu sama ada dia betul atau dia salah. So there is two possible choice saja. So 0.5. Tapi bila kita tengok kebarangkalian 0.5, dia macam kita kata kita toss a coin lah. Kita toss a coin. Apa kebarangkalian kita dapat kepala? So dia 1/2. 1/2. Jadi seolah-olahnya macam dia meneka tau. Dia macam meneka yang ni. Dia tak dapat apa nama tu, meneka sajalah. macam kata orang nasib-nasib lah maksudnya. Nasib baik betul, nasib tak baik betul. So the whole idea, how to increase the probability of being right dalam estimate kita. Macam mana cara kita nak pertingkatkan kebarangkalian yang estimate kita tu adalah betul. Yang ni kita guna approach interval estimate. Kita guna approach interval estimate. So this interval estimate ni, namanya tu adalah interval. Jadi dia akan beri kita satu nilai dalam bentuk julat, dalam satu selang, in an interval. So yang kita boleh define dia interval estimate ni, an interval estimate saya buat terus je lah dia punya tu. Sekejap, dia panggil confident interval. Padam. Confident interval. You all yang ada buku tu boleh refer lah. Saya punya nota ni saya tak refer pada buku. Minta maaf lah. Saya ni main redah je. Buku yang you all ada tu pun saya sebenarnya tak pernah baca betul-betul. So ini confident interval. Dia guna confident interval 1 minus alpha, dia panggil 1 minus alpha darab 100% confident interval for a parameter theta secara umum je. Parameter theta, umumnya theta, kita kata theta, satu parameter theta is the interval A hingga B such that, di mana dalam kes ini such that the probability of A equal to theta less than equal to B, ini bersamaan dengan 1 tolak alpha. Okay. Ini kita punya confident interval. Maksud dia dalam kes ini, kalau katalah kita pilih dia 95%, 95% confident interval lah kita kata. So apa maksudnya adalah kebarangkalian, ini parameter kita, parameter yang kita nak estimate, berada A hingga B adalah 1 tolak alpha. So kalau 95% maknanya 95% maksudnya adalah kebarangkalian parameter tu berada dalam nilai antara A hingga B adalah 0.95. So sebagai contoh je lah, let kata example, katalah let alpha 0.05. Jadi maksudnya 1 minus alpha ni tadi darab 100%, ini jadi 95% lah. Kalau alpha tu 0.05. Jadi apa maksudnya adalah kebarangkalian, so the probability yang theta tadi berada antara A hingga B adalah 0.95. So kita punya keyakinan, kita punya keyakinan adalah 95%. We are 95% sure yang theta tadi tu dia berada antara A hingga B. Ini namanya adalah confident interval. Okay. Cara kedua untuk kita dapatkan kita punya estimate, estimate. So
lebih apa nama tu, lebih canggih sikit lah yang method ni. Kalau tadi ambil je satu sampel, calculate mean, calculate variance, calculate proportion, dah settle. Tapi yang ini ada kaedah-kaedah dia yang tertentu. So dia menggunakan kita punya normal distribution dan juga kita punya distribution yang you dah belajar 2 minggu sudah. Okay? 2 weeks ago, you dah belajar the sampling distribution. So applicationnya tu adalah dekat sini. In fact, kebanyakan teori dalam statistik ni tadi, dia berdasarkan daripada kita punya sampling distribution. Atas sebab kita mengambil sampel. Jadi oleh kerana kita menggunakan sampel, so of course we need to know the probability distribution bagi sampel tersebut lah. So salah satunya adalah applicationnya di sini. So saya tunjuk yang apa nama tu, yang pertama dia adalah 1 minus alpha darab 100%. CI ni confident interval. CI, kita nak save the writing. So 1 tolak alpha darab 100% confident interval for mu. Okay. Macam mana cara dia buat ni? Dia dapat ni. Yang ini dia berdasarkan mu tu adalah our population mean. You all by now patutnya dah mahir lah simbol-simbol dalam statistik ni. Mu, sigma square, pi coming, pi ni dah you all dah tengok. Pi, n besar, n kecil, sigma, s, dia ada apa lagi tu? X bar, dia ada 10 lah, 10 semua. Ada 10 simbol yang kita biasa pakai dalam subjek ni. Simbol statistik lah. Okay. So, untuk tunjuk ni, macam mana cara kita dapatkan confidence interval bagi population mean mu. Dia adalah berdasarkan kita punya base, kita punya sampling distribution hari tu. X bar follow normal, mean dia mu, variannya adalah sigma kuasa 2 bahagi n. So daripada ni je kita tahu yang sample mean X bar kita, dia mengikut normal distribution dengan mean dia sama dengan mean of the population, tapi variannya adalah variant of the population bahagi dengan n kecil. N kecil kita tu adalah sample size. Apa maksud dia? Kalau sample size kita tu adalah besar, bermakna di nilai ni dia menghampiri kosong lah. So kalau kita terjemahkan dia in term of graph, what this mean adalah katalah sampel yang kita ambil tu daripada satu population yang follow normal distribution lah kata. Example dia ambil kata macam tadi kelajuan jantung lah katalah dia normal. Okay? Kalau kata the real kelajuan jantung, kata the real untuk keseluruhan, katalah ni distribution dia. Tengah-tengah ni mean lah, katalah mean yang betulnya katalah 70, kata je lah. So ini the population. So apa maksudnya? Majority kita di 70 je. Tak ramai yang rendah sangat. Tak ramai yang terlampau tinggi. So roughly most of us dalam sekitar 70. Okay. Kurang sikit 70, lebih sikit 70, 60 macam tu lah. Tapi less than 60 tak ramai. Kalau kita ambil yang belah atas ni pun sama. Lebih daripada 80, ni lebih daripada 90 tu tak ramai. So, bila kita ambil sampel, bila kita ambil satu sampel, kita tengok saya nak tunjuk yang ni saya tak sure Dr. Fauzi ada tunjuk ke tidak. Tapi yang ini adalah X. Okay? X tadi tu kita punya heartbeat. X follow normal, mean dia mu, and some variant. Tapi bila kita ambil sampel rawak, a random sample, kita dapat dia punya mean sample lah. So now, mean sample ni, dia follow normal dengan mean dia sama dengan mean of the population. Tapi variant dia adalah variant of yang kita punya original population bahagikan dengan sample size N kita. Okay. So in fact, apa yang kita dapat daripada ni, lagi besar size sampel kita,
lagi menghampiri nilai variant of our sample mean. Okay. Jadi apa maksudnya dalam kes ni tadi, macam tadi kita ambil satu sampel, kita dapat mean dia adalah berapa tadi? 74.4. Kalau orang lain ambil sampel dia akan dapat mean yang very likely berbeza daripada 74.4. So yang ini kita tengok ni X bar. Okay. So orang lain ambil data yang berbeza, very likely kita akan dapat sampel mean dia tu berbeza-beza. So dari situ bila dia dapat nilai sampel mean yang berbeza-beza, so dia form satu distribution dia lah. So this distribution tu adalah normal. So dan didapati mean dia sama, exactly sama dengan mean of the population. So katalah 70 kata je. So maksudnya kalau kita ambil mean bagi sampel-sampel mean yang orang buat ni tadi, yang orang ambil sampel ni tadi, setiap orang buat their own eksperimen. So kita akan dapat sampel mean bagi setiap orang. So kalau kita ambil mean bagi semua mean tu, dia akan jadi sama dengan mean of the, tu maksud dia. Tapi sekarang dia punya variant tu adalah lebih kecil.